Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita akan tadabbur beberapa ayat daripada surah An-Nisa. Bermula daripada ayat 97. Bermula daripada ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Okey. Ayat ni turun berkenaan dengan hijrah. Perintah hijrah kepada Nabi dan para sahabat. Allah perintah Nabi dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan bila sebut hijrah bukan satu perkara yang mudah. Sebab dia bukan setakat macam kita melancong, pergi seminggu, 2 minggu, balik semula ke rumah, kan? Tapi bila sebut hijrah ialah meninggalkan tempat tinggal kita, tempat lahir kita, tempat kita membesar, dan tak tahu berapa lama kita akan berhijrah. Mungkin tak balik lagi. Dan tak tahu masa depan tempat kita berhijrah. Nak kerja apa, nak makan apa, masa depan kita gelap ke cerah kita tak tahu. Dan kita pergi pula tak bawa apa-apa. Bukan bawa duit ribu-ribu, bukan bawa kenderaan mewah, sehelai sepinggang. Jadi hijrah satu perintah yang sangat-sangat berat dan sukar kepada Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi dan para sahabat menerimanya dengan mudah. Sebagaimana Allah kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Adakah sama orang yang syarahallah, Allah lapangkan hatinya lil Islam, untuk terima Islam. Allah lapangkan hatinya untuk seseorang terima Islam. Itu surah Az-Zumar ayat 22. Allah kata, adakah sama orang yang kami lapangkan hatinya lil Islam, untuk terima Islam. Maknanya apa saja yang Allah perintah, hati dia terima dengan lapang. Dan fahuwa ala nurin min rabbih. Lalu dengan sebab
Allah lapangkan hatinya. Allah berkata seumpama dia berada di atas nur, cahaya daripada Tuhannya. Bila duduk dalam cahaya, dia sentiasa nampak jelas, nampak terang, tak ada masalah. Jadi berat macam mana pun bagi orang yang beriman mudah. Okey, jadi hijrah ni bagi orang beriman tak ada masalah, walaupun sebenarnya sangat-sangat berat dan sukar. Tapi bagi orang beriman ia satu perkara yang sangat-sangat sukar, sehingga ada yang ingkar perintah Allah, ada yang tak nak berhijrah. Okey, kepada orang yang tak berhijrah ni, apa kesannya? Dia tak nak hijrah sebab ialah nak tinggalkan keluarga, nak tinggalkan tanah air, nak tinggalkan kampung halaman, nak tinggalkan semua harta, dan nak pergi tempat yang tak tahu apa nasibnya. Jadi itu menyebabkan mereka enggan berhijrah. Okey, cuba tengok apa yang Allah cakap. Apa yang Allah cakap kepada orang yang enggan berhijrah. Cuba kita tengok Innal lazina, cuba kita terjemah. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang tawaffahumul malaikah, yang diwafatkan mereka oleh malaikat. Jadi sebenarnya yang mewafatkan manusia siapa? Allah ke malaikat? Allah. Tapi dalam ayat ni Allah kata siapa yang mewafatkan manusia? Jadi yang mana satu betul? Allah yang mewafatkan ataupun malaikat yang mewafatkan manusia? Yang mana betul? Yang mana betul? Dua-dua betul. Tapi hakikatnya Allah yang mewafatkan, kan? Tapi di sini Allah kata malaikat yang mewafatkan, iaitu dengan arahan Allah, dengan perintah Allah. Okey. Orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka, dan malaikat ni seorang ke ramai? Ramai. Tapi yang kita tahu yang mencabut nyawa ni satu malaikat ke ramai? Satu. Nama apa? Nama? Israel. Dapat nama dari mana? Dapat nama daripada mana? Apa dia? Ni mesti daripada Sharifah Hani, kan? Bila Israel datang, Quran tak sebut, Sharifah Hani sebut, yang tu dia ingat. Allah kata kul yatawaffakum malakul maut. Katalah yang mewafatkan kamu ialah malakul maut. Allah tak sebut nama Israel dalam surah Sajadah. Jadi bila Allah tak sebut dan Nabi pun tak sebut, jangan sebut. Israel tak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Ia hanya ada dalam lagu Sharifah. Okey, yang cabut nyawa satu, tapi dalam ayat ni malaikah ramai, kan? Yang mana pula betul? Sebenarnya yang cabut nyawa satu malaikat ke ramai? Tadi kata Israel seorang, kan? Dalam nama salah. Jadi sebenarnya yang cabut nyawa ni, kalau saya yang ayat saya baca tadi surah Sajadah, qul yatawaffakum malakul maut, seorang. Tapi ayat ni malaikah ramai pula. Ada ayat yang mencabut nyawa Allah, ada ayat yang mencabut nyawa satu malaikat, ada ayat yang mencabut nyawa ramai malaikat. Tiga-tiga betul. Tiga-tiga betul. Allah sebab semua berlaku dengan perintah dan izin Allah. Malakul maut yang mencabut nyawa satu, iaitu yang last kali. Yang para malaikat ramai itu, dia akan datang sebelum nyawa seseorang dicabut, dia akan datang dan dia akan keluarkan roh daripada badan kita bermula daripada kaki. Itu diuruskan oleh ramai malaikat. Nanti kita akan nampak bila roh kita akan dicabut, ramai malaikat akan datang sejauh mata memandang.
Ramai. Dia akan cabut nyawa beramai-ramai, mulai daripada kaki. Bila roh kita sampai kat halqum, baru diambil oleh malakul maut seorang. Jadi yang betul-betul keluarkan roh kita daripada badan satulah. Tapi proses permulaan oleh malaikat yang ramai. Inilah. Okey, betul tak? Betul ke? Siapa ada pengalaman masa malaikat maut datang ramai malaikat? Tak ada. Oh, tak ada. Saya pun yang bercakap tak ada pengalaman. Okey, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim. Zalim kepada diri. Orang yang malaikat cabut nyawa ni adalah orang yang menzalim pada diri. Apa kezaliman mereka ni? Apa kezaliman mereka? Kezalimannya ialah tak hijrah. Bukan rasuah, bukan bunuh, bukan berzina, bukan minum arak, bukan derhaka pada mak bapak. Tak berhijrah. Maka mereka ni Allah panggil orang yang zalim pada diri sendiri. Jadi masa malaikat nak cabut nyawa, malaikat bertanya orang ni. Qalu fima kuntum. Fima kuntum. Apa hal kamu ni? Lebih kurang. Apa hal kamu ni? Kenapa kamu masih duduk kat Mekah? Masa malaikat nak cabut nyawa, dia masih kat Mekah. Nabi dan sahabat dah berhijrah ke Madinah. Kenapa kamu ni? Apa mereka jawab? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka kata kami ni adalah orang yang lemah fil ardi, di atas muka bumi. Lemah apa ni? Kami tak boleh berhijrah. Kami ada harta, ada anak, isteri pun tak bagi, kan? Kami orang yang lemah. Okey, apa jawab malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah tu luas? Kalau kamu rasa sempit, rasa lemah kat Mekah, pergilah ke tempat lain, sebab bumi Allah bukan Mekah sahaja. Fatuhajiru, maka berhijrahlah. Kenapa tak nak berhijrah? Maka kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ni bagi mereka adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Okey. Jadi sebab tak berhijrah, satu zalim, yang kedua masuk neraka jahannam. Kenapa? Dia hanya tak berhijrah je. Kuat sikit. Kenapa? Tidak? Mungkin dia beralasan dia bela agama di Mekah. Kenapa berhijrah menjadi perkara yang wajib, dan bila tak berhijrah menjadi satu dosa yang besar, sampai Allah kata mereka adalah akan masuk neraka jahannam. Kenapa? Takkanlah kerana tak berhijrah je masuk neraka. Yalah, kadang-kadang buat dosa juga kan, kita langgar juga arahan Allah, tapi taklah menyebabkan masuk neraka jahannam. Kita banyak tak langgar perintah Allah? Banyak, tapi agak-agak masuk neraka tak? Tak boleh agak. Jadi nak faham ni, kenapa ni? Kenapa tak berhijrah penyebab masuk neraka jahannam? Sebab ibadat dia. Allah perintah Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah sebab setelah Nabi berdakwah di Mekah dan Nabi beribadat di Mekah, banyak gangguan. Jalan dah tertutup, tak boleh nak berkembang, dakwah tak boleh berkembang, ibadat pun tak boleh sempurna. Maka oleh kerana ibadat tak lengkap, dakwah pun tak boleh berkembang, maka Nabi kata keluar. Kenapa kena keluar? Sebab kerja kamu, tujuan kamu ialah menjadi hamba Allah, beribadat dengan sempurna. Bila tempat tu ibadat tak sempurna, keluar. Bila kamu tak keluar, makna kamu, matlamat hidup kamu apa dia? Nak kesenangan hidup. Dah selesa dengan Mekah, dah selesa dengan
orang Mekah dah selesa dengan pekerjaan, matlamat kamu bukan beribadat, matlamat kamu adalah dunia, kamu akan masuk neraka Jahannam. Boleh? Okey, kita baca ayat seterusnya. Illal mustad'afina. Ayat 98. Illa al-mustad'afina, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah. Betul-betul lemah. Contoh apa dah? Kanak-kanak, wanita memang tak mampu berhijrah, ataupun orang tua yang sakit, minar rijal, daripada kalangan lelaki, wan nisa, dan kalangan wanita, wal wildan, dan kanak-kanak. Ini betul-betul tak mampu, itu tak apa, tak berdosa. La yastati'una hila, mereka tak mampu mencari jalan keluar, memang tak boleh berhijrah. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tak jumpa jalan. Jalan untuk apa? Untuk berhijrah. Kecuali kumpulan ni. Tapi kumpulan tadi bukan tak mampu berhijrah, tapi tak nak hijrah sebab apa? Cintakan dunia. Kemudian Allah kata apa? Ayat 99. Faulaika, mereka itulah asallah, moga-moga Allah mengampunkan mereka. Siapa ni? Moga Allah ampunkan mereka. Siapa? Yang betul-betul lemah, lelaki tua, kanak-kanak, wanita. Yang ni semoga Allah ampunkan, sebab mereka betul-betul tak mampu. Tapi yang betul-betul mampu, tak berhijrah, mereka akan masuk neraka Jahannam. Okey, ayat ke-100. Ayat ke-100. Wa man yuhajir. Boleh tengok Quran masing-masing, Wa man yuhajir, barang siapa yang berhijrah, fi sabilillah, pada jalan Allah. Pada jalan Allah. Hijrah ni ada dua lah. Kalau sebut pada jalan Allah, lawan dia pada jalan apa? Lawan dia jalan nafsu ataupun jalan syaitan. Waktu Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Wa ma kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Kalau seseorang berhijrah kerana dunia yang dia nak, ataupun kerana wanita yang dia nak kahwin ni, maka dia dapat apa yang dia nak, mana Allah dan Rasul tak dapat. Jadi Allah kata, siapa yang berhijrah pada jalan Allah, maksudnya apa? Berhijrah bukan nak cari rezeki, bukan nak cari pekerjaan, bukan nak hidup lebih selesa, tapi nak menegakkan agama Allah, ibadatnya supaya lagi sempurna. Maka apa Allah janji? Yajid fil ardi, dia akan dapati di atas muka bumi, muraghaman. Apa muraghaman? Kebaikan kasira, yang banyak, dan wasa'atan, dan keluasan. Apa ni? Keluasan apa ni? Dalam tafsir dia kata keluasan rezeki dunia dan keluasan rezeki akhirat, dua-dua sekali. Okey. Biasanya orang berhijrah ni, biasalah orang berhijrah, secara umumnya kalau daripada dia kaya, lepas berhijrah biasa jadi apa? Miskin lah, kan? Kalau daripada menjadi orang mulia, bila lepas berhijrah biasanya jadi orang hina, kan? Betul kan? Sebab tu ramai orang berhijrah daripada luar ke Malaysia tetap miskin, tetap hina, kan? Betul kan? Ramai tak orang hijrah ke Malaysia? Jadi Allah nak betulkan cara berfikir. Bukan semua hijrah daripada kaya jadi miskin, daripada mulia jadi hina, daripada ada kedudukan jadi tiada langsung kedudukan. Bukan. Bahkan kalau berhijrah pada jalan Allah, dia akan dapat apa dah? Keluasan. Keluasan apa ni? Rezeki yang banyak dan keluasan akhirat.
Tapi syaratnya apa dah? Berhijrah pada jalan Allah. Jangan fikir pasal nak makan, nak bekerja, nak dapat nikmat lebih baik. Jangan fikir. Fikir apa dah? Aku berhijrah supaya solat aku lebih khusyuk. Solat aku dapat dilaksanakan dengan di awal waktu. Supaya tadabbur aku Al-Quran lebih khusyuk. Orang macam ni, Allah janji rezekinya semakin lapang, dunianya semakin baik, dan kemuncaknya akhirat lagi baik. Dan betul tak? Betul tak berlaku bila Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah? Betul-betul kerana Allah, kehidupan Nabi dan sahabat lagi senang tak masa di Madinah? Kan? Dakwah Nabi lagi tersebar tak di Madinah? Rezeki Nabi dan sahabat lagi melimpah di Madinah. Betul? Okey. Azan, Kemudian, okeylah, katalah dia berhijrah. Allah janji apa tadi? Keluasan rezeki, kelapangan hati, kan? Tapi belum sampai Madinah, dia mati. Apa dia dapat? Baca ayat seterusnya. وَمَنْ يَخْرُجْ, siapa yang keluar daripada baitihi, rumahnya, muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah dan Rasul. Bukan kerana dunia ni, bukan kerana nak pangkat lebih besar, bukan kerana nak hidup lagi senang, bukan. Betul-betul kerana Allah dan Rasul. Summa yudrikhul maut, kemudian kematian mendatanginya. Sebelum sampai tempat dia hijrah, maka dia dapat apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia dah dapat pahala berhijrah, walaupun hijrahnya tak sempurna, tak sampai pun destinasi. Orang panggil apa? Hijrah mesti sampai destinasi, kan? Tapi kalau betul niat dia, tiba-tiba mati tengah jalan, Allah kata dia seumpama orang yang telah berhijrah. Kemudian wa kana Allahu ghafura rahima. Dan Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Yang saya nak sentuh di sini pengajarannya. Apa pengajaran kita dapat kutip daripada 3-4 ayat ni? Kita sekarang rezeki kita luas tak? Luas tak? Luas. Kalau luas, kongsikan. Hati kita lapang tak? Lapang? Kalau kata lapang, orang kata perasaan pula, kan? Kalau rezeki kita tak luas, hati kita tak lapang, cek ibadat kita sempurna tak? Berapa ramai yang cari dunia sampai ibadat dia tergadai, kan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab matlamatnya adalah dunia. Maka dia gadaikan ibadatnya. Solat lambat, solat tak khusyuk. Kadang-kadang kerana nak cari rezeki, dia buka aurat, kan? Mereka ni termasuk lebih kurang sama tak dengan orang Mekah yang tak nak hijrah? Ada persamaan tak? Ada persamaan. Kita bukan nak kata mereka ahli neraka, tapi ada persamaan. Semoga mereka bertaubat. Siapa-siapa yang pertahankan kerjaya dia, walaupun ibadatnya tak sempurna, walaupun agamanya menyebabkan cacat, maka sebenar dia tak yakin pada janji Allah. Sepatut kalau kerja dia menyebabkan solatnya lewat, solatnya tak khusyuk, sepatutnya apa? Dia tinggalkan kerja, cari kerja lain. Ustaz, mana nak dapat? Tengok Allah janji tak tadi? Kalau kamu tinggal kerja semata-mata supaya ibadat kamu lagi sempurna, agama kamu lagi mantap, Allah janji apa? Tapi kita tak apa yakin, kan? Betul? Ustaz sedap cakap pula. Tengok, ini ada contoh Allah bagi dalam Quran. Orang yang bukan setakat tinggal hijrah tempat dia,
tapi tinggal segala-galanya, hartanya. Dan akhirnya dia dapat rahmat Allah yang lagi luas. Tempat tak luas, tapi rahmat Allah tersebar luas kepadanya. Sebab apa? Sebab dia berhijrah. Tinggal semua dunia, tinggal semua kerjaya, tinggal semua harta, tinggal semua kampung halaman, demi supaya akidahnya selamat, ibadatnya sempurna, maka Allah bagi keluasan rahmatnya. Walaupun tempatnya adalah sempit. Siapa? Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 16. Jumpa muka surat 295. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Ini kita selalu bacakan hampir setiap minggu. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhajji lakum min amrikum mirfaqa. Cuba tengok. Wa'iz. Apa makna wa'iz? Ingatlah ketika mana i'tazaltumuhum. Kamu mengasingkan diri. Kamu ni siapa? Pemuda Kahfi mengasingkan diri kamu daripada mereka. Mereka ni siapa? Pembesar masyarakat yang kufur, yang syirik pada Allah dan boleh merosakkan akidah pemuda Kahfi. Maka pemuda Kahfi mengambil langkah berhijrah, asingkan diri daripada mereka yang boleh merosakkan agama. Dan wama ya'budun, kamu juga pemuda Kahfi mengasingkan diri daripada apa? Apa yang mereka sembah, iaitu berhala-berhala, illallah, kecuali makna dia berhijrah kerana Allah. Lepas tu Allah kata apa? Fa'wu. Apa makna fa'wu? Fa'wu yang kita belajar tadi makwa kan? Makwa daripada perkataan awa, fi'il madhi, kalau mudhari' ya'wa, kalau amar fa'wu. Makwa apa makna? Tempat tinggal. Kalau fa'wu, pergilah kamu tinggal. Ilal kahfi, ke gua. Jadi kalau Nabi dan sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kalau Ashabul Kahfi berhijrah daripada kesenangan dunia ke gua. Tapi tengok, gua sempit, tak ada apa kemudahan. Tapi tengok apa yang Allah bagi. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah, Tuhan kamu akan sebarkan untuk kamu min rahmatihi, daripada rahmatnya. Kalau ayat tadi Tuhan kata apa? Siapa yang berhijrah dia akan dapat apa? Muraghaman kasiran wa sa'ah. Keluasan rezeki, keluasan hati, kelapangan jiwa. Di sini Allah kata apa? Allah sebarkan rahmat. Bila dapat rahmat Allah, makna dia sama. Hati jadi tenang, jiwa jadi tenteram. Dan rezeki ada tak? Rezeki yang banyak ada. Apa dia? Apa rezeki pemuda Kahfi? Apa dia? Selamat? Tak, bila sebut rezeki yang boleh makan kan? Apa dia? Apa dia? Oh, rezeki tak rasa lapar, itu rezeki. Pernah tak berdoa, ya Allah bagilah aku rezeki tak rasa lapar?
Rezekinya ialah tidur pula. Rezekinya ialah umur panjang tanpa makan. Umur panjang tanpa makan. Kita makan tapi umur pendek. Betul kan? Makan 3 kali sehari tapi umur 70. Pemuda kafir tak makan langsung, umur dia 300. Nikmat tak? Umur panjang tak payah makan. Kita makan-makan penat tak? Lepas tu buang, makan buang. Penat letih. Sudah makan buang, lepas tu cari duit lagi, makan lagi, buang lagi. Penat tak? Kadang-kadang fikir nak buang air besar, rasa tak nak makan. Betul? Betul? Kadang-kadang kita minum kan, ya Allah, lepas minum kena masuk tandas. Rasa tak nak minum, tapi terpaksa minum. Jadi nikmat pemuda kahfi, umur panjang tak payah fikir. Nak cari duit, nak bekerja, nak masak, nak makan apa, nak buang, tak payah fikir. Besar tak nikmat? Apa yang pemuda kahfi buat? Berhijrah kerana Allah. Tinggal dunia, tinggal kerja. Dapat apa? Gua, tapi dalam gua rahmat Allah. Kita ada rumah besar, semua ada. Kadang-kadang rahmat Allah tak dekat dengan kita. Kadang-kadang datang, pergi kan, hilang. Betul kan? Jadi nak gua ke nak rahmat Allah? Ramai kita minta rahmat Allah tak? Dan setiap hari kita minta tak rahmat Allah? Berapa kali? Berapa kali sehari minta rahmat Allah? Ramai yang minta rahmat Allah, tapi dia tak tahu syarat nak dapat rahmat Allah. Berapa kali sehari kita minta rahmat Allah? Cuba kira. Itulah asyik baca doa makan je. Jadi tak ingat berapa kali minta rahmat Allah. Kita baca doa antara 2 sujud kan? Ada tak minta rahmat Allah? Rabbi firli warhamni, itu minta rahmat Allah. Jadi kalau satu hari berapa kali kita minta? Dalam solat je. Berapa kali? Ini rasa lebih pada 5 waktu solat ni. Dan kita baca warhamni itu antara 2 sujud. Jadi kalau 4 rakaat, 4 kali kan? Kalau 5 waktu, berapa rakaat semua? 17 rakaat, 17 kali baca minta rahmat Allah. Itu solat fardu. Solat sunat berapa? Mesti banyak ni. Solat witir lagi, solat duha, solat sunat rawatib 2 rakaat kan? Mungkin satu hari kita minta rahmat Allah 50 kali. Dapat tak? Dapat tak? Ni pemuda kahfi minta rahmat Allah berapa kali? Agak-agak pemuda kahfi dengan kita, yang mana lebih banyak minta rahmat Allah? Hello? Tak, saya tanya, pemuda kahfi berapa kali minta rahmat Allah? Sekali je. Sebelum masuk gua, Rabbana atina min ladunka, sekali je. Masuk gua terus dapat. Ya Allah. Kita 50 kali setiap hari, lepas tu dah umur 50 kan. Kalilah 50 tahun. Kita dapat, ada tak rasa rahmat Allah? Haji, ada. Ada tak rasa rahmat Allah? Dia bila dapat rahmat Allah, ada tanda dia. Semua masalah bukan masalah. Itu salah satu tu. Ada masalah, dia boleh senyum je. Okey, yang kita minta 50 kali sehari rahmat Allah. Kita tahu tak syarat nak dapat rahmat Allah? Siapa boleh bagi tahu syarat nak dapat rahmat Allah? Kuat-kuat sikit. Patuh pada perintah Allah. Patuh saja. Tapi kita patuh dah. Berapa ramai yang patuh pada perintah Allah, tak dapat pun, kadang-kadang mengadu je masalah.
Siapa tahu? Sebenarnya syarat nak dapat rahmat Allah ada dalam kisah Ashabul Kahfi. Cuma saya nak sebut dalam satu ayat Allah sebut syarat nak dapat rahmat Allah. Praktikalnya pada Ashabul Kahfi. Cuba buka surah Al-Baqarah. Okey, surah Baqarah 218. Ayat 218. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina. Terjemah inna, sesungguhnya allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Satu. Yang kedua, wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Hijrah ada dua. Satu hijrah tempat, macam Nabi dan sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang kedua hijrah tempat ni kadang-kadang wajib, kadang-kadang tak wajib. Macam dalam konteks kita sekarang tak wajib. Tapi dalam konteks Nabi dan para sahabat wajib. Sebab itulah tak hijrah, dosa besar dan masuk neraka. Okey, itu hijrah tempat. Hijrah yang kedua, hijrah meninggalkan maksiat. Ini hijrah yang wajib setiap masa, bila-bila dan di mana-mana. Hijrah meninggalkan maksiat. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad pada jalan Allah. Berjihad ni mana? Lawan nafsu untuk menegakkan agama Allah, untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian setelah ada tiga ni, satu beriman, yang kedua apa tadi? Berhijrah. Yang ketiga, okey, lepas tu Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah orang yang yarjuna, yang mengharapkan rahmat Allah. Maknanya orang yang, bila orang tu mengharapkan rahmat Allah, apa syarat pula nak mengharapkan sesuatu? Bila kita mengharap sesuatu, contohlah, bila kita mengharapkan nak masuk universiti, bila kita dah buat syarat-syarat yang melayakkan kita masuk, contoh kita dah ambil SPM dan kita study betul-betul. Lepas tu baru kita mengharapkan. Tapi kalau belum ambil SPM, boleh tak kita mengharap masuk universiti? Ataupun kita tak sekolah pun, saya harap saya boleh masuk universiti. Sekolah mana? Tak sekolah pun. Jadi syarat nak mengharap mesti ada sesuatu yang kita dah buat yang melayakkan kita untuk dapat. Okey. Sekarang Allah kata, orang yang mengharapkan rahmat Allah, setelah dia buat syarat untuk dapat rahmat Allah, baru sepatutnya dia berharap. Apa dia? Beriman. Yang kedua, berjihad. Okey. Kita tengok pula pada Ashabul Kahfi. Bila dia masuk ke gua, dia mengharap tak nak dapat rahmat Allah? Buktinya, dia berdoa. Tapi sebelum dia berdoa, sebelum dia berharap, ada tak tiga syarat ni? Pertama, dia beriman tak? Yang kedua, dia berhijrah tak? Yang ketiga, dia berjihad tak? Oh, berjihad lawan nafsu. Nak tinggal dunia, nak tinggal kampung halaman kan? Nak pergi duduk dalam gua, kena lawan nafsu. Tiga-tiga. Sebab tu bila masuk je, terus Allah bagi rahmat. Berapa kali minta? Sekali je. Kadang-kadang kita minta rahmat Allah, berhijrah pun tak, maksiat buat lagi. Kita minta rahmat Allah 50 kali sehari, beriman pun tak lengkap. Apa dah? Solat pun lambat. Jadi kita minta je lah bertahun-tahun, tapi rahmat Allah tak sampai. Ada je masalah. Bila ada masalah, pening kepala. Bila ada masalah, menyusahkan orang lain pula. Sebab kita sebenarnya jauh daripada rahmat Allah.
rumah ada, kereta ada, kerja ada. Masalah. Pemuda kafir dalam gua sahaja yang sempit, segala-galanya tak ada, selesai masalah. Sebab dapat rahmat Allah, selesai semua masalah. Walaupun tidak ada semua benda. Boleh? Jadi kalau kita buat maksiat, jangan minta rahmat Allah. Sebab tak cukup syarat. Bila ibadat kita solat lambat, tak khusyuk, jangan minta rahmat Allah. Sebab tak cukup syarat. Dia umpama orang tak ambil SPM, tapi pergi jumpa rektor universiti, saya nak masuk universiti ni. Mana CJ? Belum ambil lagi. Rektor kata apa? Lebih kurang macam tu lah. Kita minta rahmat, tapi tak cukup syarat. Sebab tu hidup kita dalam masalah. Okey? Dan 3 syarat kan, saya nak tambah detail lagi. Antara syarat nak dapat rahmat Allah juga, buka surah ni. Surah Al-A'raf ayat 204. Allah kata apa? Wa iza quri'al Qur'an, dan apabila dibaca Al-Quran, fastami'u, dengar betul-betul, dan wa ansitu, dan diam. 2, satu Allah perintah dengar, yang kedua diam. Kalau dengar saja tak diam, tak dapat. Kalau diam saja tapi tak dengar pun tak dapat. Lepas tu Allah kata apa? La'allakum turhamun, supaya kamu di sini Allah begitu, supaya kamu dapat rahmat Allah. Tapi syaratnya apa? Dengan apa ni? Maksudnya apa? Tadabbur Al-Quran. Berapa ramai yang baca Quran tak faham. Orang baca Quran dia bercakap, tiba-tiba ya Allah rahmatilah aku. Tak cukup syarat. Sebab Allah kata nak dapat rahmat Allah mesti faham Al-Quran. Yang beriman tadilah. Tak mungkin kita beriman kalau kita tak faham perintah Allah dan tak mentaatinya. Boleh? Jadi siapa-siapa yang baca Quran tak faham, sebenarnya belum cukup syarat untuk memohon rahmat Allah. Okey, satu lagi syarat nak dapat rahmat Allah. Buka surah Al-Hujurat. Ayat 10. Muka surat 516. Allah kata apa? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu hanyalah ikhwatun. Ikhwatun makna seperti adik-beradik. Seperti adik-beradik. Kalau tak mungkin kita benci pada abang kan? Tak mungkin kita tak suka pada adik kita. Maka begitulah. Tak mungkin kita tak suka pada saudara kita yang seagama. Walaupun dia bangsa lain. Bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Jepun ke, bila tak suka je kita tak beriman. Lepas tu Allah kata apa? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah pada Allah, semoga kamu dirahmati Allah. Jadi syarat di sini nak dapat rahmat Allah pada
mesti berkasih sayang. Sekarang banyak tak umat Islam berpecah belah, bergaduh kan, tuduh menuduh, maki hamun. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Sebab itulah umat Islam lemah. Nampak bilangan ramai kan? Kalau solat Jumaat melimpah, kalau solat tarawih tak ada tempat parking. Tapi lemah. Yang menangnya orang lain juga. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada rahmat Allah. Kenapa jauh? Sebab tidak ada ukhuwah. Kan? Jadi yang saya nak sampaikan pada malam ini, kalau betul kita nak rahmat Allah, buatlah sesuatu. Termasuklah betulkan kefahaman kita pada agama, bagi masa lebih untuk tadabbur Al-Quran, bagi masa lebih untuk belajar sunnah-sunnah Nabi. Sebab syarat nak dapat rahmat Allah, beriman. Tak mungkin kita beriman kalau kita tak faham Al-Quran. Yang kedua, berhijrah. Kalau buat maksiat, berhentilah. Buang masa ke membazir, berhentilah. Barulah kita layak mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, kena lawan nafsu. Kadang-kadang kita lemah kan nak sampaikan kebenaran. Kadang-kadang kita lemah nak tegur. Bukan nak tegur orang lain. Kadang-kadang suami, kadang-kadang anak, kadang-kadang mak bapak kan. Kita lemah. Kena berjihad. Lawan nafsu, tegur. Jangan takut orang kata, jangan takut masalah lain kan. Jangan takut dibuang kerja. Takutlah pada dosa bila kita tak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab masalah ni bukan masalah kecil ni, dan bukan masalah 2-3 orang. Masalah besar dan kebanyakan ada masalah. Masalah apa ni? Bila dia bekerja, ibadat dia terganggu. Bila dia bekerja, tak ada masa nak tadabbur Al-Quran. Betul tak? Jadi akhirnya dia tak berhijrah. Bila tak berhijrah, dia tak akan dapat rahmat Allah. Sebab itulah, kalau kadang kita nak tinggal kerja pun kita fikir 100 kali. Padahal banyak lagi kerja lain. Dan bukan tinggal rumah pun, bukan tinggal kampung halaman pun. Hanya berhenti kerja untuk dapat kerja lain. Nabi dan sahabat bukan berhenti kerja sahaja, tinggal semua sekali. Dan pergi pula di Madinah, tak tahu masa depan. Sebab apa? Mereka fikir yang perintah mereka berhijrah ialah pemberi rezeki. Kalau dengar cakap pemberi rezeki, agak-agak sempit tak rezeki? Oh, nak boleh fikir dan yakin sampai tak tu. Aku dengar kata Allah yang dia pemberi rezeki. Mana mungkin rezeki aku semakin sempit? Yang aku duk lawang pun ada rezeki. Bila ikut, logiknya apa? Lagilah luas. Boleh? Jadi jangan buang masa kita kan. Banyak kita habis masa kerja dunia. Belajar juga. Tapi cinta dunia lebih kurang je. Betul? Banyak saya pengalaman. Saya tengok orang belajar agama. Kadang-kadang belajar tadabbur. Tapi cinta dunia tetap menebal. Tetap menebal. Dan saya ucap tahniah kepada grup Darul Zahra kan. Darul Zahra kan? Kumpulan Sri Kandi. Wanita-wanita boleh buat kerja dakwah tanpa lelaki kan? 4-5 orang boleh sewa satu tempat, boleh buat kelas. Masya Allah, ni kerana kelebihan mereka lah kita ada kat sini dengan izin Allah. Wanita je 5 orang kan? Jadi boleh buat kerja dakwah dengan kudrat wanita. Kita orang lelaki sepatut boleh buat lebih kan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebab itulah, inilah kelebihan bila kita ikut Al-Quran, kita akan jumpa kebaikan. Kebaikan apa? Bantu orang miskin. Bukan setakat kebaikan, kewajipan. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran, kita tak datang kat sini dan kita tak jumpa orang miskin kat sini, dan kita tak akan bantu mereka. Mungkin mereka jahil sampai mati. Betul tak? Tapi Quran mengajar kita, bila belajar, bila faham Quran, pergi cari orang miskin. Jangan tunggu orang datang. Orang miskin tak mungkin datang pada kamu, sebab mereka miskin. Okey, boleh? Jadi kami bagi pertubuhan Ghulam Ad-Dakwah Selangor,
InsyaAllah kita apa-apa saja bantuan yang diperlukan, kita boleh bantu dengan izin Allah sekadar yang kita mampu. Dan kami nak bagi tahu pengalaman kami. Bila kami buat dakwah, kami tak fikir duit. Tapi kami fikir dosa bila tak buat. Yang kedua, kami fikir janji Allah. Allah dah janji bila kamu buat kerja dakwah, bila berhijrah kerana Allah, Allah bagi muraghaman katsira, keluasan rezeki, kelapangan hati. Betul? Saya daripada pergi melancong tengok negara orang makan sedap, saya lebih seronok tengok orang miskin dan dapat bantu orang miskin. Itu kelapangan tu. Betul? Sebab itulah bila kita datang tempat macam ni, kita akan nak datang lagi. Walaupun jumpa orang miskin je. Betul kan? Tapi kalau kita pergi melancong tempat negara yang cantik, makan pun sedap, lepas kita pergi sekali, nak pergi tak kali kedua? Siapa ada pengalaman? Kita pergi tak kali kedua? Contohlah kita pergi Turki kan? Orang ajak kali kedua, nak pergi lagi tak? Kenapa tak nak? Tempat tu mewah, makan pun sedap, pemandangan cantik. Kenapa tak nak pergi kali kedua? Ha? Banyak pakai? Itu antara sebab lah. Tapi sebab utama apa dia? Kita tak rasa puas tengok benda yang sama, kan? Makan yang sama, pentingkan diri. Tapi bila datang ke tempat ni kan, kita melancong kadang-kadang 5,000. Kat sini berapa kos? Berapa kos? Ke free of charge. Mungkin tak sampai RM10 ataupun RM100-200 kan, ha? Dan kita hulu pada orang miskin pun bukan beribu-ribu, tapi hati puas, rasa nak datang lagi. Betul tak ada rasa? Ke saya perasan sorang-sorang? Betul tak? Betul. Saya rasa nak datang lagi. Sebab mereka sangat-sangat perlukan ilmu, mereka sangat-sangat perlukan bimbingan. Macam mana kita boleh duduk kat bandar, sonok, makan, belajar, tapi kita biarkan orang kat sini jahil dan tanpa dipandu. Mana kita pentingkan diri, kita tidak ada rahmat dalam hati. Okey. Boleh eh? Jadi insya-Allah setakat yang kita mampu, dengan izin Allah kita boleh bagi bantuan. Kalau nak seorang pendakwah kita hantar kat sini pun kita akan usahakan. Kalau itu satu keperluan. Okey. Boleh eh? Saya rasa cukup setakat tu. Sebab tazkirah tak boleh panjang, kan? Lepas ni ada waktu untuk apa? Dinner. Ada soalan ke? Ada soalan? Live ada soalan? Ada seorang pelajar saya tanya dalam grup Telegram. Dia ikut live tadi pukul 2. Dia tanya soalan, Ustaz, macam mana saya nak dapat t-shirt yang Ustaz pakai tu? Dia tanya t-shirt. Saya ingat nak tanya soalan fiqh ke apa dah. Okey, tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita cukup setakat ni. Kita jumpa lagi besok insya-Allah pukul 9. Dan besok kita akan tadabbur daripada surah Al-Ankabut ayat 30. Sekejap. Surah Al-Ankabut ayat 33 sampai 39. Surah Al-Ankabut ayat 33 sampai 39. Okey. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.